Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni, koleksi hadis-hadis hukum jilid 1 oleh Syekh Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, Kiai Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi ni. Koleksi hadis-hadis hukum jilid 1. Kita masuk bab yang baru, iaitu bab yang ke-9. Bab ke-9 yang membatalkan wuduk dan hal-hal yang menghendaki wuduk. Bab yang batal wuduk dan perkara yang kita perlukan wuduk lah. Kena ada wuduk baru boleh buat lah. Bab ke-9 yang membatalkan wuduk dan hal-hal yang menghendaki wuduk. Masalah ke-123. Batal wuduk kerana keluar sesuatu dari dubur atau kubur. Batal wuduk kerana keluar sesuatu dari dubur atau kubur. Dubur bahagian belakang, kubur bahagian depan. Hadis ke-239, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Rahul Bukhari Muslim. Hadis ke-239 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah SWT tiada menerima solat seseorang dari kamu apabila berhadas hinggalah kamu berwuduk. Hatta yatawadda, sehingga kamu berwuduk dahulu dah. Hadis Bukhari dan Muslim. Okey, perbahasan pertama. Hadis ke-239 ini lengkapnya dikala Abu Hurairah menerangkan hadis ini, seseorang yang berasal dari Hadramaut, Yaman lah, bertanya, apakah yang dinamai hadas? Itu wahai Abu Hurairah. Abu Hurairah menjawab, kentut. Jadi kentut. Jadi tambah ni kentut dah. Ni tambahlah perkataan Abu Hurairah, kentut. Hadis ini menyatakan bahawa keluar sesuatu dari kubur atau dubur membatalkan wuduk. Dan wuduk itu tidak diwajibkan untuk setiap akan solat. Yang pentingnya batal wuduk baru wajib ambil wuduk. Kalau tak batal wuduk walaupun waktu solat baru tiba, boleh lagi lah guna air sembahyang yang sama. Okey, perbahasan yang kedua. Tidak ada perselisihan antara para ulama tentang batalnya wuduk apabila keluar hadas. Dalam pada itu mereka bersisih pendapat tentang menentukan hadas-hadas itu. Setara macam apakah hadas tu dah. Kata Ibn Daqiq al-Aid, diterimanya sesuatu adalah kelaziman dari sahnya. Maka tiap-tiap yang tidak terima berarti tidak sah. Itu kata Ibn Daqiq al-Aid. Dan hadas mempunyai 3 pengertian yang kata dah. Pertama, sesuatu yang keluar dari salah satu dubur atau kubur. Yang kedua, keluarnya yang keluar itu dah. Jadi hadas tu keluarnya yang keluar itu, benda tu lah keluar dah. Yang ketiga, halangan yang disebabkan oleh keluarnya yang keluar itu. Maka erti saya angkat hadas ialah saya angkat halangan yang menghalangi saya solat. Itu maksud angkat hadas. Rafa'an hadas tu saya angkat halangan yang menghalangi saya solat. Benda menghalang dah. Jadi maksud ketiga dah. Jadi hadas tu ada maksud benda keluar. Ada maksud najis tu dah. Keluarnya yang keluar itu dah. Ada maksud halangan. Disebabkan keluar benda tersebut. Jadi arti saya angkat hadas ni, saya angkat halangan yang menghalangi saya solat dah. Para fuqaha mempergunakan kata hadis ini untuk segala yang mewajibkan taharah. Fiqh ni, untuk guru fiqh mengatakan hadas ni untuk segala yang mewajibkan taharah ni. Kerana itu kalimah apabila ia berhadas berarti apabila ia melakukan sesuatu yang mewajibkan taharah. Kata Imam Nawawi lah, wajibkan bersuci lah. Mewajibkan bersuci lah. Apabila ia berhadas berarti melakukan sesuatu yang mewajibkan dia bersuci untuk beribadah. Okay. Kata Imam Nawawi, kebanyakan teman kami lah, ashab Syafi'i, teman-teman sahabat-sahabat Syafi'i, sahabat-sahabat ulama mazhab Syafi'i, berpendapat bahawa yang menggugurkan wuduk 5 perkara. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubur atau dubur. Dah, jadi berok kecing apa, kubur dan dubur dah. Yang kedua, tidur. Batal wuduk juga. Yang ketiga, hilang akal kerana gila. Ayan dan lain-lain lah. Penyakit gila sama babi ke apa dah. Yang keempat, menyentuh perempuan yang bukan muhrim, yang bukan mahram lah, yang bukan mahram.
Yang kelima, memegang kemaluan dengan bahagian dalamnya tapak tangan. Belakang tapak tangan. Sini tak lah, belakang tapak tangan saja dah. Imam Nawawi berkata pula, ada 3 hal yang menggugurkan wuduk. Batalkan wuduk lah. Satu hal yang dimuafakati sepakat. 2 yang dipersisihkan. Hal yang disepakati ialah berhenti hadas yang telah lama seperti istihadah. Ya. Berhenti hadas seperti istihadah dah. Jadi penyakit istihadah ni dia kira tak berhadas lah, penyakit ni. Seorang mustahadah yang mengambil air wuduk sah wuduknya. Orang penyakit darah keluar, perempuan darah keluar, walaupun dia keluar melalui kemaluan dia penyakit, dia tidak dikira najis, dia dikira berhadas. Yang ambil air sembahyang pun sah wuduknya. Apabila berhenti istihadahnya, sembuh dari penyakit, batallah wuduknya. Sembuh dari penyakit, dia kena ambil sembahyang semula lah. Batallah wuduknya yang telah diambil dari sebelum sembuh istihadahnya itu, dan wajib ia mengambil wuduk yang lain. Dia ambil dalam keadaan dimaafkan dah. Macam orang yang ada tayamum lah. Ambil tayamum, apabila ada air, dia kena ambil sembahyang. Begitu juga ni lah. Jadi persisihkan pertama membuka sepatu. Pendapat yang sah bila sepatu dibuka, kembalilah hadasnya. Ni mazhab kita, kalau dia pecah sepatu, ada hadas lah. Juga ada yang mengatakan kembali hadas kepada seluruh anggota dengan erti wajib berwuduk dengan sepenuhnya. Dan yang ada yang mengatakan kembali berhadas kepada kaki saja dengan erti wajib membasuh kaki saja. Ginilah. Dia pakai sepatu, dia ketuk ni. Dia ambil air sembahyang. Lepas tu kasut tak buka lagi ni. Kasut tu lepas sudah sampai ke tangan ke apa, kepala ke apa, kaki tu baru dia pecah kasut. Itu ada perbahasan. Ada kata dia boleh basuh kaki teguh. Ada yang kata dia kena dia pecah kasut. Lepas tu kena ambil sembahyang, ambil air sembahyang semula daripada awal dah. Tu maksud perbahasannya. Okay, kedua, irtidat, menjadi murtad. Menurut mazhab kami, segala yang keluar itu membatalkan wuduk. Yang keluar itu barang yang nadir maupun yang biasa, barang-barang biasa dah. Jadi keduanya murtad lah. Murtad tu jadi sepakat lah. Dia akan terkeluar daripada Islam, maka dia terbatal lah wuduk dia. Okay, menurut mazhab Syafi'i lah, mazhab Syafi'iyah, segala yang keluar itu membatalkan wuduk, baik yang keluar itu barang yang nadir, barang yang pelik jarang-jarang, batu ke ulat ke benda-benda pelik keluar daripada kemaluan depan belakang. Jarang-jarang keluar, yang nadir tu dia kira batal juga. Maupun yang biasa keluar, air kecing, berok, kecing, najis, tahik tu, itu biasa dah. Tu memang tak apalah, hak nadir, jarang-jarang keluar apa, dia kira batal wuduk juga mengikut mazhab kita. Demikianlah para ulama, jumhur ulama berpendapat sama dengan ulama mazhab Syafi'iyah. Kata Ibn Muzir, para ulama bersepakat menetapkan bahawa keluar tahi, kencing, kentut dan mazi membatalkan wuduk. Keluar tahi, kencing, kentut dan mazi membatalkan wuduk. Sepakat lah. Adapun keluar darah istihadah, darah penyakit perempuan ada. Kebanyakan ulama sepakat membatalkan wuduk. Hanya Rabi'ah sajalah yang tidak membatalkannya. Dia kata istihadah pun batal wuduk. Tapi gitulah. Dimaafkan apabila dia dalam keadaan istihadah. Para ulama berselisih faham tentang keluar cacing. Hak nadir, hak jarang keluar. Atau Al-Hasan Al-Basri, Ahmad ibn Abi Sulaiman, Sufyan Al-Auza'i, Ibn Mubarak, Al-Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan Abu Thawr berpendapat bahawa cacing yang keluar itu membatalkan wuduk. Ramailah ulama anggap Syafi'i lah, Muhammad lah dah. Dia kata batal wuduk dah keluar benda-benda jarang cacing ke apa dah. Qatadah dan Malik berpendapat hal tersebut tidak membatalkan wuduk. Dah Qatadah Malik tidak batal. Benda tu jarang-jarang berlaku dan benda tu tidak najis, bukan najis lah benar lah. Diriwayatkan dari Ibn Muzir bahawa Malik berpendapat bahawa wuduk tidak batal kerana keluar darah dari tubuh. Malik kata tak batal. Benda tu jarang berlaku dan bukanlah kerana tahik berok, dia luka ke apa baru dia keluar darah kan. Bukan masalah najis. Ulama yang tidak membatalkan wuduk dan terangkan sesuatu yang najis, sesuatu yang sering terjadi seperti darah, beralasan kepada hadis tidak ada wuduk kecuali kerana suara atau angin.
suara atas angin tu biasa bukan batal dah. Darah ni luka. Okay, kata Ibn Qudamah, wuduk menjadi batal kerana keluar tahi atau kencing walaupun bukan dari jalan yang biasa dah. Keluar kat tepi kat mana batal. Ada kata tak batal dah, maksud kita rasa tak batal, keluar kat lain dah. Batal boleh jalan dua jalan tersebut dah. Perbahasan ketiga, para ulama telah membahaskan dan memperkatakan masalah ini dengan panjang lebar lah. Perbahasan dia, kitab-kitab besar banyak detail dah. Masing-masing menemukan ijtihadnya masing-masing lah. Menurut zat lahir hadis, batal wuduk kerana berhadas. Keluar tahik, kencing dan angin dari lubang kemaluan. Itu maksudnya. Tahik, kencing dan angin tu lubang kemaluan, lubang punggung lah, batal. Tahik dan kencing telah ditunjuki oleh ayat sendiri dah. Mengenai keluar angin ditunjuki oleh hadis Abu Hurairah pula. Tahik kencing tu ayat Quran tersebut lah. Tapi masalah kentutnya hadisnya. Abu Hurairah mentafsirkan hadas yang keluar angin kerana keluar angin itu tidak jelas dalam kandungan ayat tersebut. Tegasnya keluar tahi atau kencing atau angin dari bukan jalannya yang biasa tidaklah membatalkan wuduk. Sedawa kau, tobik kau, perut kau ke mana. Tak batal wuduk mengikut syekh ni dan ulama. Asal mazhab kita begitu juga, keluar jaga-jaga. Jadi basuh situ juga. Tak apa ni, bukan batal dah. Hadis ini menerangkan bahawa yang menyebabkan solat tidak sah ialah hadas. Dengan demikian, selama belum berhadas, tetap sah mengerjakan solat walaupun telah berlalu beberapa waktu dah. Subuh, zuhur, asar dah. Tak ketuk-ketuk, tak batal. Boleh lagi ni. Juga hadis ini menyatakan bahawa wuduk batal bila berhadas. Baik hadas itu keluar dengan sengaja atau terpaksa pun batal lah. Tak sengaja terkentut pun batal juga. Okey, kita pergi pada masalah 164. Berwuduk kerana keluar mazi. Hadis kedua 40 an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan manna'an fa amartu al-Miqdad ay yas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa sa'ala fa qala fihi al-wudu. Riwayat Bukhari Muslim. Hadis kedua 40 dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ia berkata, saya seorang yang sering keluar mazi, maka saya menyuruh al-Miqdad bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan Al-Miqdad itu jawab oleh Nabi, padanya ada wuduk. Hadis Bukhari dan Muslim. Fihi wuduk lah. Padanya wuduk. Jadi, kalau keluar mazi, kena wuduk lah. Hadis kedua 40 menyatakan bahawa mazi menggugurkan wuduk, membatalkan wuduk dan mengharuskan, memastikan kita untuk berwuduk lagi untuk solat. Mewajibkan kita berwuduk lagi untuk solat. Okey, poin kedua dah. Seluruh para fuqaha, ulama-ulama fiqh berpendapat bahawa wuduk batal kerana mazi yang keluar dari jalannya. Kerana syahwat. Mazi-mazi ni keluar kerana syahwat dah. Adapun mazi yang keluar bukan kerana syahwat, maka Malik berbeza pendapat, tidak wajib wuduk kerana tidak membatalkan wuduk. Mengikut Malik. Basuh saja tak batal wuduk. Syahwat yang batal wuduk mengikut Malik. Kata Ibn Hazm, wuduk batal kerana keluar mazi walaupun keluarnya dari mulut. Asal ke mazi tak kira lah keluar kat mana pun batal mulut. Syahwat atau syahwat pun batal wuduk lah. Batal air semuanya lah. Poin ketiga, kami condong kepada faham Imam Malik dalam masalah ini kerana mengingatkan bahawa mazi yang keluar dengan tidak disertai oleh kelazatan sama hukumnya dengan mani yang keluar kerana penyakit. Mazi pun macam mani, kalau penyakit tidak batal mengikut syekh ni lah. Kiai Tengku Hasbi As-Siddiqi ni. Daripada itu, kalau kita berpegang kepada lahir hadis, sebaiknya kita berwuduk untuk solat lantaran mazi keluar tidak menyertai kelazatan pun. Untuk berhati-hati, ihtiyat. Ambil juga air semayang, keluar mazi, tak kira lah dengan lazat syahwat, tak syahwat pun, tak kena ambil air semayang. Atau untuk berhati-hati. Okay, masalah ke 125, berwuduk sudah lama tidur. Tidur lama, bukan tidur sekejap. Tidur lama, kena wuduk. Masalah ke 125 dah. Hadis kedua 41 an Safwan bin Asal radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana salasata ayamin wa layalihinna illa min janabatin walakin min gha'itin wa baulin wa naumin. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Tirmizi. Hadis kedua 41 dari Safwan bin Asal radhiyallahu anhu yang berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami apabila kami dalam safar, dalam perjalanan, tidak musafir, tidak membuka sepatu-sepatu kami, kasut-kasut kami selama 3 hari 3 malam. Terkecuali lantaran janabah. Wajib janabah. Bila tidak menyuruh membukanya kerana membuang air besar ataupun air kecil dan kerana tidur pun tidak tak buka dah mana. Jadi
tidur ni seolah batal wuduk lah, sama dengan buang air kecil besar. Hadis Ahmad, An-Nasa'i dan Tirmizi. Okey. Okey, hadis ke-242. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantaziruna al-isha al-akhirah hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'una. Rawahu Abu Daud. Hadis ke-242 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, para sahabat Rasulullah SAW menantikan solat isyak sambil duduk di dalam masjid, sehingga condonglah kepala mereka dipengaruhi mengantuk dia. Dah jatuh kepala ke apa dah. Kemudian setelah Nabi datang, mereka terus bangun bersolat dengan tidak pergi berwuduk lagi dah. Hadis Abu Daud. Tak ambil semaya lah, pakai tu solat dah. Okey, poin pertama, hadis ke-241 kata Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah, hadis ini sahih. Hadis ini menyatakan bahawa buang air besar atau air kecil, demikian juga tidur membatalkan wuduk. Hadis tadi kita baca dah. Hadis ke-242 pula asalnya terdapat dalam Sahih Muslim. Kata Ad-Darqutni, hadis ini sahih. Hadis ini menyatakan bahawa mengantuk tidak membatalkan wuduk. Para sahabat mengantuk dalam menantikan solat, kemudian terus solat dengan tidak berwuduk lagi. Banyak ni hadis Bukhari juga ada, Muslim ada. Poin kedua, para fuqaha mempunyai 8 pendapat dalam masalah tidur. Pertama, Abu Musa Asy'ari, Sa'id ibn Musayyab dan Amir ibn Dinar berpendapat bahawa tidur atau mengantuk tidak membatalkan wuduk langsung. Itu pendapat Abu Musa Asy'ari, Sa'id ibn Musayyab dan Amir ibn Dinar. Tidurlah tak batal wuduk. Pendapat kedua Al-Hasan Basri, Al-Muzani, anak murid Imam Syafi'i, Abu Ubaid, Al-Qasim ibn Salam, Ishaq ibn Rahawai dan Ibn Muzir, mazhab Syafi'i juga dah, bahawa tidur itu membatalkan wuduk. Demikian keterangan Al-Nawawi dah. Dia tak detail dah, sekadar tidur batal wuduk dah. Pendapat ketiga Az-Zuhri, Rabi', Auza'i, Malik dan Ahmad. Az-Zuhri, Rabi', Auza'i, Malik dan Ahmad dalam satu riwayatnya bahawa tidur yang lama lah membatalkan wuduk. Tidur yang sebentar saja tidak batal, tak kira duduk macam mana pun. Lama atau sebentar. Kalau lama batal wuduk, kalau sebentar tak batal wuduk. Kira lama atau sebentar. Pendapat keempat Abu Hanifah dan Daud berpendapat bahawa apabila tidur itu dilakukan dalam pelaksanaan solat, umpamanya tidur dalam rukuk atau duduk, maka tidur itu membatalkan wuduk. Demikian juga di luarnya. Kalau tidur nak solat batal. Pelik dah. Tidur solat batal. Tidur kalau bukan dalam semaya tak batal. Pelik dah. Okey. Yang kelima, pendapat kelima Ahmad menurut satu riwayat darinya berpendapat bahawa tidur yang membatalkan wuduk hanyalah tidur dalam keadaan rukuk ataupun sujud saja dah. Rukuk dan sujud berbatal. Pendapat Ahmad, satu-satu pendapat dah. Satu-satu riwayat. Ahmad dalam riwayat lain, anak murid lain kata gini pula. Ahmad dalam riwayat lain berpendapat bahawa tidur yang membatalkan wuduk adalah tidur dalam keadaan sujud saja. Yang ketujuh, Zaid bin Ali berpendapat bahawa tidur yang membatalkan wuduk hanyalah tidur dalam solat. Sedangkan tidur di luar solat tidak batal wuduk. Pendapat ke-8 Asy-Syafi'i berpendapat bahawa apabila seorang tidur dalam keadaan punggung tetap di bumi atau di lantai, maka tidurnya itu tidaklah membatalkan wuduk sebentar maupun lama dah. Di dalam solat ataupun di luar solat tak batal wuduk kalau tidur rapat punggung dah. Mau sekejap apa. Itulah perbahasan dia. Okey, perbahasan ketiga. Sebab-sebab para ulama berbeza pendapat, berlainan pendapat dalam masalah ini adalah kerana tujuan hadis yang diperolehi mereka masing-masing dalam masalah ini berlainan. Maka pendapat yang lebih mendekati kebenaran menurut pendapat kami lah, mengikut Kiai Hasbi Asdiq ini, ialah bahawa tidur itu membatalkan wuduk mengingatkan hadis Safwan. Akan tetapi oleh kerana hadis Anas menyatakan bahawa para sahabat pun mengantuk sambil duduk atau sambil berbaring, menurut riwayat Yahya Al-Qattan tidak berwuduk lagi dah. Ada sambil berbaring tu. Perlulah kita kumpulkan kedua-dua hadis tersebut, iaitu menetapkan tidur yang membatalkan wuduk hanyalah tidur yang nyenyak, yang menghilangkan semua ingatan. Sebenarnya bukanlah tidur itu sendiri yang membatalkan wuduk, tapi hanya bila ada kemungkinan berhadas dalam tidur dah. Mungkin dia terketuk, dia tak sadar dah. Tidur lama, tidur nyenyok dah. Dan semua para ulama menetapkan bahawa kehilangan akal, ayah dan mabuk menggugurkan wuduk disamakan dengan tidur dah.
Dah. Gila akal tu sebab tidur dia tidak berakal lah. Dia tidur nyenyuk sungguh, macam tak berakal lah. Gila sama babi kau dah, mabuk dia macam orang tidur dah. Itulah. Jadi kita kira tidur yang kuat, tidur nyenyuk sungguh baru batal wuduk. Masalah ke 126 nah. Berwuduk kerana menyentuh perempuan. Sentuh perempuan Hadis ke-243 an Aisyah radhiyallahu anha qalat inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu ba'da azwajihi thumma yusalli wa la yatawadda. Ahmad. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang menerangkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium seorang isterinya, beliau sendirilah, isteri Nabi lah, bukan bini orang lain lah. Kemudian terus bersalat dengan tidak berwuduk. Cium isteri dia, Nabi cium isteri dia. Maksudnya Aisyah dia lah. Aisyah cerita lah. Cium isteri dia teruslah sembahyang tidak dengan berwuduk. Nah, hadirat Ahmad. Hadis ke-44 an Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli wa inni la mu'taridatun baina yadayhi i'tiradal janazati hatta idza arada an yutira massani bi rijlihi rahun Nasa'i. Hadis ke-244 dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata pada suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat sedangkan aku tidur di hadapannya seperti jenazah. Tidur depan Nabi. Macam jenazah tak? Depan Nabi tidur. Apabila Rasul hendak mengerjakan witir, sembahyang witir, beliau menyentuh aku dengan kakinya dah. Hadirat Ahmad. Dia sentuh dengan kaki dia. Jadi sentuh dengan kaki dia tu maksudnya sentuh kena kaki dah. Maksudnya ada macam mazhab kita ni, ulama mazhab kita ada yang takwil lah, tapi sentuh dengan kaki dan tangan banyak lagi hadis lain. Hadis ke-45 an Aisyah radhiyallahu anha qalat faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zat lailatin min al-firashi faltamastuhu fawada'tu bi yadi 'ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid wa huma mansubatani wa huwa yaqulu Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Rawahu Muslim wa Tirmizi. Hadis ke-245 dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata pada suatu malam ketika aku terbangun dari tidur aku melihat Rasul tidak ada di tempat tidur, maka aku pun mencarinya. Dalam aku mencari-cari meraba-raba tu terabalah oleh tanganku telapak kakinya. Dia pergi tapak kaki Nabi. Sedangkan beliau ketika di kali itu sedang bersujud dalam masjid. Tak tahulah sujud dalam masjid, Aisyah raba-raba tu kena tapak kaki Nabi dah. Kaki Rasul pada ketika itu ditegakkan lah. Tegak menggaya sujud lah. Aku dengar secara terang beliau membaca dalam sujudnya. Dalam sujud itu membaca apa? Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqbatika wa a'udzubika minka la usisan 'alika anta kama asnata 'ala nafsik. Hadirat Muslim dan Tirmizi. Gitulah doa dia lah. Jadi hadis ke-243 tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad ini dipandang sahih oleh Bukhari Muslim. Sanad tu sebenarnya sahih. Oleh Bukhari Muslim pun anggap sahih. Kata cium bini tu, cium isteri dia, tu pergi solat Nabi. Tak ambil asma semula. Dan Ibn Majah dengan sanad yang dipandang baik oleh Az-Zailai dari Aisyah. Dan diriwayatkan juga oleh Ishaq Ibn Rahawayh dan Al-Bazar dengan sanad yang baik juga. Jadi kuat juga ni. Cium bini ni, cium isteri boleh terus solat. Kata Abdul Haq, aku tidak mengetahui apa sebabnya sebahagian fuqaha tidak mengamalkan hadis ini. Padahal aku tidak mengetahui dan tidak menemui cacatnya sama sekali. Abdul Haq ni ulama hadis yang hebat juga. Cari cacat mana lah hadis ni. Kenapa lah tak amal hadis ni? Cium isteri terus solat. Kata As-Sindi, hadis ini menjadi hujah dengan ittifaq ahli-ahli hadis. Ahli-ahli hadis sepakat. Sahih, kuat hadis ni. Kata Hafiz Ibn Hajar Asqalani, hadis ini telah diriwayatkan dari 10 jalan. 10 jalan hak kata cium isteri, tu solatnya. Dan hadis ini Ibn Hajar Asqalani ulama fiqh, ulama hadis, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, ulama fiqh, ulama hadis besar dalam mazhab Syafi'i. Dia kata ada 10 jalan. Dan hadis ini telah disahihkan juga oleh Ibn Abdul Bar pun kata sahih. Jadi kuatlah.
cium isteri terus solat. Batal macam mana? Bukan sentuh biasa, cium je. Hadis kedua tempat lepat. Kata Ibn Hajar Al-Hafiz Al-Asqalani, isnadnya sahih. Nah, jadi sentuh yang Aisyah dengan kaki ni sahih. Kuat ni. Ibn Hajar sekali kata sahih. Kata Az-Zala'i dalam Nasbur Rayah, isnadnya terkenal ni. Menurut syarat hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan lafaz lain. Lafaz lain sentuh teguh ni. Ada lain. Hadis 245 kata At-Tirmizi, hadis ini sahih. Hadis ini menyatakan bahawa menyentuh badan perempuan tidak membatalkan wuduk. Jadi hadis sahih Muslim ni lah. Tepuh isteri. Jadi Aisyah jamah kaki Nabi dia. Jadi perempuan sentuh tak lelaki sentuh, dia tak batal belaka dah. Okay, poin kedua dah. Kata An-Nawawi menurut mazhab Jadid Asy-Syafi'i, batal wuduk dengan menyentuh kulit badan perempuan walaupun mahram, walaupun tak boleh kahwin pun. Itu pendapat Jadid yang benar ni. Imam Syafi'i kata kalau nak pakai ayat Quran tu memanglah tak kira perempuan mana mahram ke bukan mahram ke, sebabnya Al-Quran sebut la yamassu ila sentuh menyentuh perempuan yang batal. Mana ayat tu ingatlah. Jadi ayat tu sebutnya menyentuh perempuan itu tak sebut menyentuh mahram atau bukan mahram. Yang boleh kahwin atau tak boleh kahwin tak sebut pun dah. Jadi sentuh mak ke, sentuh adik-beradik ke, dia tu batal belaka lah ikut ayat tu, kena pakai ayat tu sungguh ni. Oleh sebab itu mazhab Jadid, mazhab yang terakhir Syafi'i di Mesir dah, dia kata batal, tak kira siapa-siapa. Menurut mazhab Qadim ni tidak batal dengan menyentuh kulit perempuan yang mahram, baik menyentuhnya dengan syahwat ataupun bukan syahwat. Jadi pakai hak Qadim ni, bukan mazhab Jadid. Kata Ibn Qudamah, mazhab Ahmad membatalkan wuduk dengan menyentuh perempuan jika sentuhan itu dengan syahwat. Itu mazhab Imam Ahmad lah. Sentuh dengan syahwat baru batal. Demikianlah pula mazhab Malik, Asy-Sya'bi dan Ats-Tsauri, sentuh dengan syahwat baru batal wuduk. Terlepas dari itu diriwayatkan juga dari Ahmad bahawa beliau tidak membatalkan wuduk lantaran menyentuh perempuan walaupun dengan syahwat. Itu ada riwayat daripada Ahmad. Kata Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah, tidak batal wuduk kecuali kalau ia memeluk isterinya lalu menjadi tegang kemaluannya. Kalau cium ke sentuh ke tak batal. Tapi kalau dia dakap, tegang kemaluannya baru batal. Kalau cium tak batal. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tidak ada satu hadis pun yang sahih yang mewajibkan wuduk lantaran menyentuh perempuan. Ada ayat Quran je secara umum dah. Menyentuh badan perempuan adalah suatu hal yang umum. Laki bini, isteri dah. Tak kira. Lah biasa tersentuh dah dalam keluarga dan rumah dah. Mak, adik-beradik, isteri kita dah, anak kita. Jadi benda tu benda yang biasa berlaku. Sedangkan Nabi tak cerita suruh ambil semayang. Hadis ni. Al-Quran tu boleh faham macam-macam lagi dah. Sentuh dengan maksud tubuh dah. Kerana itu menyentuh perempuan tidaklah menggugurkan wuduk. Segala hukum-hukum yang umat perlu mengetahuinya, Rasul menerangkannya dengan penerangan yang umum. Dan tentulah dinukilkan oleh umat. Kalau betul lah batal wuduk sentuh isteri ni, sentuh anak bini, mak ke apa, ataupun isteri kita batal, mesti Nabi terang. Tiba-tiba Nabi tak pernah sebut membatalkan sentuh isteri membatalkan wuduk. Maka oleh kerana tidak ada keterangan yang umum dan tidak ada nukilan yang umum, dan diyakinilah dengan pasti bahawa menyentuh perempuan tidaklah menggugurkan wuduk, tidak batal yang semayang. Demikian pula halnya mani, yakni tidak najis. Tidak ada satu nukilan dengan sanad yang sahih yang dapat jadikan hujah yang menegaskan bahawa Nabi menyuruh umatnya membasuh badan dan kain dari mani. Mani pun tidak najis. Mazhab kita bukan tidak najis. Jadi dan dapat pula diketahui bahawa Nabi SAW tidak mewajibkan wuduk kerana menyentuh perempuan. Dan dari keluar najis dari bukan dua jalan. Jadi sentuh perempuan dan sentuh najis tak batal lah. Kalau najis tu dekat kemaluan tu batal lah dah. Kubur dia. Tapi kalau sentuh kemaluan tu dah, sentuh najis mata-mata najis tak batal wuduk dah. Begitu dia sentuh perempuan lah. Tak ada suatu hadis yang menyuruh kita membasuh diri dari najis yang keluar dari bukan dua jalan tersebut lah.
Kita mengetahui bahawa para sahabat sering berbekam, sering muntah-muntah, sering mendapatkan luka dalam peperangan dan lain-lain. Padahal tidak ada seorang Muslim juga yang menukilkan bahawa Nabi menyuruh para sahabat tersebut untuk berwuduk kerana hal tersebut. Luka perih ni biasa zaman Nabi dah. Darah tu kira najis, tapi tak kira, tak perlu ambil semaya pun dah. Berbekam ke apa dah. Pasuh pun tidak dah. Sahabat berdarah, sembuh ikat sikit berdarah pun solat. Gitu lah. Juga para sahabat terus-menerus menyentuh isteri-isterinya dengan syahwat dan tidak dengan syahwat itu perkara biasa. Mesti sentuhnya ada kena masa syahwat, ada tidak syahwat. Tapi Nabi tak pernah suruh sahabat ambil asmayang, masalahnya dah. Nabi tidak pernah menyuruh mereka berwuduk kerana hal tersebut. Mesti ada dah. Takkan Nabi ni cerita detail tentang perkara syariat lain dah. Jadi batal wuduk ni tak sebut pun satu isteri batal wuduk ni. Ayat Quran je orang yang berhujah. Ayat Quran tu masuk je boleh faham lain lah. Makna kinayah maksudnya setubuh. Tiba-tiba nak pakai Quran tersebut dengan tidak ada dalil Nabi menerangkannya, masalah lah. Menyokong, Nabi sokong sebagaimana kita faham satu biasa batal wuduk, tak ada. Bahkan bertentangan pula perbuatan Nabi tak batal cium isteri dia. Al-Quran juga tidak menunjukkan hal demikian. Al-Quran pun tidak tunjuk sentuh tu dengan masuk setubuh. Al-Quran menghendaki dari mula masalah sentuh menyentuh dengan jima' ni. Ulama tafsir seolah sepakat. Masuk ayat tersebut adalah jima' setubuh. Nabi pernah menyuruh berwuduk kerana menyentuh kemaluan. Hal ini sebenarnya suatu sunnah. Tidak wajib pun dah. Mengikut Ibn Taymiyah tak wajib pun dah. Sunat saja dah sentuh kemaluan. Kita wajib dah tapi tahanlah sikit. Ada sebabnya ada dalil. Memang kata Nabi suruh ambil semayang. Nah, tapi ada dalil Nabi tak suruh. Tapi sekurang-kurangnya adalah dalil Nabi suruh ambil semayang kerana sentuh kemaluan. Tapi dalil satu isteri ni batal Nabi suruh ambil semayang, satu isteri tak ada. Nabi tak pernah suruh. Satu isteri, sedangkan isteri ni benda yang biasa lah. Tiap-tiap hari jumpa. Oh, boleh-boleh tersentuh sentiasa lah. Mudah bersentuh dah. Dan antara itu disukai bagi orang menyentuh perempuan dengan syahwat supaya berwuduk dah. Disukai, tak wajib juga dia kata dah. Mengikut Ibn Taymiyah tak wajib, lebih baik kalau bersyahwat. Ia lebih kurang serupa dengan mazhab Hanafi lah. Ataupun sebahagian riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal lah. Okey, perbahasan ketiga. Tafsir yang sangat patut dipegangi dalam bab ini ialah tafsir Ibn Abbas, yang disetujui oleh Ali dan oleh golongan sahabat-sahabat yang lain. Mendaifkan hadis yang pertama 243 oleh Bukhari tidak dapat jadikan alasan untuk menolak hadis yang lain. Hadis 243 tu Bukhari kata daif. Cium isteri dia. Tadi kata sahih. Sanad tu dipandang sahih. Tak tahulah. Tapi orang lain kata sahih belaka. Kita mengetahui bahawa hadis ni diriwayatkan dari 10 jalan ni. Imam Ibn Hajar Asqalani kata 10 jalur. Kuat ni. Hampir-hampir mutawatir. Kita mengetahui bahawa hadis ni diriwayatkan dari 10 jalan. Maka bila terdapat kedhaifan dalam salah satu jalan tersebut, tidaklah hadis dapat ditolak. Jalan lain kuat. 10 jalan itu semua jalan tak dhaif. Kerana masih ada 9 jalan yang mensahihkannya. Apalagi bila diingat bahawa suatu hadis dhaif, bila banyak jalan periwayatannya, naiklah ia ke darjat hasan. Kalau banyak sangat, ia jadi boleh pergi pada hasan. Ada asal je. Kalau perselisihan ini tidak dapat didahulukan cerca atas pujinya. Cerca atas puji ni kalau satu sikit-sikit jalan, ni banyak jalan. Apalagi yang cerca itu bukan yang dipujinya. Kerana itu menurut penyelidikan kami bahawa faham yang sahih ialah faham yang tidak membatalkan wuduk lantaran menyentuh kulit perempuan. Kalau sentuhan itu disertai syahwat, maka sebaik-baiknya kita supaya berwuduk. Bukan wajib macam Ibn Taymiyah ni lah. Sebab tak ada Nabi suruh wuduk lah. Dan apabila kita maknakan sentuhan dengan sentuhan kulit, maka hasilnya ialah menyentuh perempuan baik mahram ataupun bukan mahram. Dah isteri ke mak ke anak dah menghambatalkan wuduk. Dah sentuhan kulit batal wuduk, dah zahir ayat kita lah. Kalau kita bukan zahir ayat dah. Betul persoalan kita kata. Kalau wanita dalam ayat itu adalah umum, nas yang mengecualikan mahram tidak ada. Kerana itu nyatalah bahawa pendapat ulama Syafi'iyah dalam masalah ini tidak konsekuensi lah. Sekali kata batal wuduk, sekali kata mahram saja batal, bukan mahram batal.
Tak jelas lah. Jadi pening gitu dah. Sedangkan tak ada dalil lain. Nabi tak pernah kata mahram, perbahagian mahram tak mahram batal wuduk. Tak ada hadis Nabi berbahagi. Kita mana-mana kiyah. Dengan kahwin dengan apa untuk kata batal wuduk. Sedangkan Nabi tak pernah. Jadi tidak konsekuensi. Kalau ikut ayat itu umum, semua perempuan lah mak pun batal wuduk dah. Ulama Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i dah. Ulama Syafi'iyah tidak konsekuensi, tidak konsisten, tidak tetap dah. Jadi baik, kalau nak pakai Imam Syafi'i sungguh kak, batal belaka tak kira mak atau bukan mak. Baru betul pendapat jadi Imam Syafi'i. Jadi kalau nak pakai kalau gitu baik pakai semua batal. Mak berbatal, isteri berbatal, mak saudara berbatal, anak berbatal, semua batal. Baru betul ikut ayat Quran tersebut. Kalau tidak baik pakai hadis. Kalau nak pakai hadis, kalau Quran tu dengan maksud tafsir, memanglah ulama tafsir semua kata benda tu maksudnya sebenarnya jima' dah. Jadi Ibn Abbas kata jima' masuk ayat Quran tersebut. Lagilah jauh semata-mata sentuh tu batal wuduk dah. Jadi kira-kira tak batal lah. Senang dah. Okey, perbahasan ni boleh rujuk Al-Muntaqa jilid 1 muka 119, Naunul Athar jilid 1 muka 244 hingga 245, Majmu' Syarh Mazhab jilid 2 muka 145, Binyatul Mujtahid jilid 1 muka 27, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram jilid 1 muka 45, Ta'liq Al-Muntaqa jilid 1 muka 119, Sunan An-Nasa'i jilid 1 muka 138, Sunan Abu Daud jilid 1 muka 170, Sunan At-Tirmizi jilid 1 muka 119, Al-Jawharun Naqi jilid 1 muka 125. Tu kitab-kitab rujukan untuk tengok perbahasan ini lah. Okey, masalah ke-127. Berwuduk kerana menyentuh kemaluan sendiri. Berwuduk kerana menyentuh kemaluan sendiri. Hadis ke-246. An Busrah radhiyallahu anhu. Ni ada ke satu kemaluan sendiri ada dalil. Tiba satu isteri tak ada dalil. Ada dalil pula bertentangan. Kuat pula dalil tu dah. Ada 10 jalan. Tentu cium isteri tu solat. Ada 10 jalan. Sentuh kemaluan ni ada dalil lah sekurang-kurangnya lah. Ni tiba-tiba kata sentuh isteri batal wuduk tanpa ada hadis kita, berat juga dah. Okay, masalah ke-127 dah. Berwuduk kerana menyentuh kemaluan sendiri dah. Dah kita baca. Betul dia benar lah. Hadis ke-246. An Busrah radhiyallahu anha qalat qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Ahmad wan Nasa'i wa Tirmizi. Hadis ke-246 dari Busrah. Dari Busrah radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyentuh kemaluannya, janganlah ia solat sebelum ia berwudu. Hadis Ahmad, An-Nasa'i dan Tirmizi. Jangan kalau sentuh kemaluan tak boleh solat sampai berwudu dah. Hadis ke-247 an Ummi Habibah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man massa farjahu falyatawadda. Ibnu Majah wal Athram. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha ia berkata barang siapa menyentuh farasnya hendaklah ia berwuduk. Hadis Ibnu Majah dan Athram. Jadi dia berkata, bukan Nabi kata dah. Dia kata dah. Ummu Habibah ni isteri Nabi dah. Dia kata mungkin ia kias dengan ambil sentuh kemaluan lelaki faras, zakar kan, perempuan ni faras. Jadi perempuan yang sentuh faras dia pun kena ambil wuduk, lelaki sentuh zakar dia pun kena ambil wuduk. Okey, hadis ke-248. An Talq bin Ali radhiyallahu anhu qala qala rajulun masastu zakari atau qala ar-rajulu yamassu zakarahu fi as-salati alaihi al-wudu. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la innama huwa bad'atun minka. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Hadis ke-248 dari Talq bin Ali radhiyallahu anhu yang berkata, seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW ujarnya, saya pernah menyentuh kemaluan saya. Atau ujarnya, seorang yang menyentuh kemaluannya dalam bersemayang, apakah ia wajib berwuduk? Rasulullah menjawab tidak, kerana kemaluan itu sebahagian anggota dari tubuhmu. Hadis Ahmad dan Abu Daud. Rujuk Bulughul Maram muka surat 17. Jadi dia sentuh kemaluan dalam sembahyang kata dia. Ada wajib wuduk? Nabi kata tak wajib. Kerana kemaluan itu sebahagian daripada anggota tubuh sendiri ni. Okey, poin pertama perbahasan hadis ke-246 tadi, sentuh kemaluan kena jangan solat sehingga berwuduk ni. Hadis 246 kata Al-Bukhari inilah hadis yang paling sahih dalam masalah menyentuh kemaluan. Ni paling sahih dah.
Hadis ini menyatakan bahawa menyentuh kemaluan membatalkan wuduk, tapi tidak ada dalam Bukhari Muslim dan yang hanya ada dalam riwayat Ahmad, An-Nasai dan Tirmizi. Tapi Imam Bukhari tahu dari kata hadis paling sahih. Ya. Tapi tak cukup syarat dia lah. Tu tak berubah dalam Sahih Bukhari. Okey, hadis ini menyatakan bahawa menyentuh kemaluan membatalkan wuduk lah. Okey, hadis kedua tempat 7. Sentuh faras. Kata Ahmad dan Abu Zur'ah sahih. Menyatakan bahawa menyentuh faras, kemaluan perempuan ni nak membatalkan wuduk. Jadi dia sendiri sentuh, pun batal wuduk. Hadis ke-248 lah. Tak batal pula dah. Hadis 248 kata Amr bin Ibn Ali Al-Falas, hadis ni lebih sahih daripada hadis Basrah. Lebih kuat hadis ni. Kata Ibn al-Madini hadis ni sahih. At-Tabarani, Ibn Hibban dan Ibn Hazm mensahihkannya juga. Hadis kata tak batal ni lebih kuat hadis ni. Hadis ini menyatakan bahawa menyentuh kemaluan tidaklah membatalkan wuduk. Okey, perbahasan kedua, poin kedua. Umar, Abdullah ibn Umar, lah, Abu Hurairah, Ibn Abbas, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Atta, Az-Zuhri ibn Musayyab, Mujahid, Aban ibn Usman, Sulaiman ibn Yasar, Malik Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahawa menyentuh kemaluan membatalkan wuduk. Ramah ni. Umar ibn Umar ada, Abu Hurairah, Ibn Abbas ramah dah. Tak kata sentuh kemaluan batal wuduk ni ramah, kuat. Ramahlah sahabat besar. Ali bin Abi Talib, Ammar bin Yasir, Abdullah bin Mas'ud, Huzaifah, Imran bin Husain, Abu Darda, Sa'id bin Jubair, Ibrahim An-Nakhai mengatakan bahawa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wuduk. Apa ni? Saya pun nak. Ibrahim Nakhai mengatakan bahawa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wuduk dah. Jadi ramai juga kata batal wuduk dah. Ali bin Talib, Ibn Mas'ud, Huzaifah, Abu Darda. Ramailah Ibrahim Nakhai, Sa'id bin Jubair. Okey, Malik menurut riwayat yang lain berpendapat bahawa mengambil wuduk sudah tersentuh kemaluan hanyalah disunatkan saja, bukanlah diwajibkan. Itu ambil jalan tengah, kata tak wajib, sunat. Juga diriwayatkan dari Ahmad dalam salah satu riwayat yang lain bahawa menyentuh kemaluan tidaklah membatalkan wuduk. Imam Ahmad. Kata Ibn Qudamah, jika kita berpegang kepada hadis yang membatalkan wuduk, maka tidak ada perbezaan antara sengaja dengan bukan sengaja. Demikianlah pendapat Al-Za'i, Asy-Syafi'i dan Ishaq. Kata Ahmad tidak batal wuduk kerana memegang kemaluan, terkecuali dengan sengaja memegangnya. Menurut pendapat Malik, Al-Syafi'i dan Ishaq, sentuhan yang membatalkan wuduk ialah sentuhan dengan telapak tangan sahaja. Dan tidak ada perbezaan antara kemaluan sendiri dengan kemaluan orang lain batal belaka kalau terpegang tapak tangan dah. Kata Daud, menyentuh kemaluan orang lain tidak membatalkan wuduk. Ibnu Qudamah berpendapat tidak ada perbezaan antara kemaluan anak kecil dengan kemaluan orang dewasa batal wuduk belaka. Pegang hak budak kecil pun batal. Demikianlah faham Asy-Syafi'i batal. Anak kita pergi kemaluan anak kita batal wuduk. Kata Az-Zuhri dan Az-Za'i tidak batal wuduk lantaran menyentuh kemaluan anak kecil, tak batal pula. Zuhri Az-Za'i. Kata Asy-Syafi'i menghukum menyentuh lubang dubur disamakan dengan hukum menyentuh kemaluan juga. Hadis tu sebut zakar saja dah. Dan dia qiyas dengan dubur pun sama dengan kemaluan zakar dah. Kata Malik menyentuh lubang dubur tidak batal wuduk. Itulah perbahasan ulama dan nak faham hadis ni. Okey. Poin ketiga, berhubung hadis busrah berlawanan dengan hadis talak, maka para fuqaha berselisih fahamlah. Golongan yang membatalkan wuduk lantaran menyentuh kemaluan memandang hadis busrah tidak menasahkan hadis talak. Tidak batal ada hadis talak. Golongan yang tidak membatalkan wuduk dengan menyentuh kemaluan berpendapat sebaliknya, iaitu memandang hadis busrah itulah yang mansuh. Golongan yang kata tak batal tu, kata hadis batal tu adalah mansuh. Menurut permisalan kami, menetapkan suatu hadis mansuh adalah jika tidak dapat dikompromikan saja. Nak mansuh-mansuh ni, kalau tak boleh kompromi, kalau boleh kompromi tak boleh kata mansuh. Kedua-dua hadis ini dapat dikompromikan, boleh digabungkan lagi lah. Iaitu memandang bahawa suruhan mengambil wuduk yang dimaksudkan oleh hadis busrah, suruhan sunat bukanlah suruhan wajib. Atau memandang bahawa sentuhan yang menggugurkan wuduk ialah sentuhan yang disertai syahwat saja. Sentuhan yang tidak disertai syahwat tidaklah membatalkan wuduk.
Mengingatkan yang tersebut ini, maka semata-mata menyentuh atau tersentuh kemaluan itu tidaklah membatalkan wuduk. Tak sengaja tak batal. Apabila seorang menyentuh kemaluannya dan tergerak syahwatnya, sebaiknya ia berwuduk. Ulama-ulama yang membatalkan wuduk lantaran menyentuh kemaluan mensyaratkan sentuhan dengan tidak berlapik. Menurut hemat kami, walaupun berlapik, kalau kepalan itu menggerakkan syahwat, sebaiknya tetap dia berwuduk. Dia syih ni, dia kira syahwat. Kalau bersyahwat, kalau lapik pun, dia tak kira lah. Dia pentingnya bersyahwat lah. Okay, setakat tu sajalah perbahasan kita. Wallahualam. Kita berhenti pada masalah ke-107. Menyentuh zakat kenal sendiri. Faras ya. Tu sekat tu dulu. Wallahualam. Subhanakallahumma hamdika. Subhanakumdika. Subhanakumdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.